Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم Wallahu ghafurur rahim. Hai mereka yang beriman, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dan berimanlah kepada Rasulnya. Nescaya Allah memberi rahmatnya kepadamu dua bahagian dan menjadikan untukmu cahaya yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan dan Dia mengampuni kamu. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala suruhan dan titah perintahnya, dan pada masa yang sama kita meninggalkan segala larangan dan tegahannya. Ingatlah, hanya dengan bekalan takwa sahajalah kita akan menikmati keberkatan hidup di dunia, seterusnya meraih kebahagiaan yang kekal abadi di negeri akhirat nanti. Mereka yang bertakwa merupakan orang yang diberkati. Mereka yang menunaikan salat subuh, mereka juga adalah orang yang diberkati. Mereka yang meninggalkan salat subuh, maka diri mereka tidak diberkati. Mereka yang menunaikan sembahyang subuh berjamaah, maka mereka diberkati dan mendapat doa secara khusus mengenai keberkatan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah. Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita di daerah kita masih lagi menjadi zon hijau, dijauhkan daripada Covid. Ini merupakan salah satu keberkatan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada hamba-hambanya, bahkan kepada tempat yang Allah Subhanahu wa taala kasih. Ini merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat ini
Ramai daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dapat menjalankan aktiviti normal seperti biasa. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tajuk khutbah kali ini membicarakan tajuk nikmat untuk disyukuri. Seiring dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran surah yang ke-35 ayat yang ketiga, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas udhkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas samai wal ard la ilaha illa hu fa anna tufakun. Wahai sekalian manusia, uzkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala ke atas kamu. Hal min khaliqin ghairullah. Adakah daripada penciptaan selain Allah yarzuqukum minas samai wal ard, yang menganugerah, yang memberi rezeki daripada langit dan bumi. La ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan Dia. Fa anna tufakun, mengapa mereka berpaling? Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersifat Ar-Razzaq, telah mengurniakan terlalu banyak nikmat kepada kita semasa hidup di dunia. Bang siapa yang kesempitan hidup, maka serukanlah nama Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Razzaq. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan nikmat kepadanya. Antara nikmat tersebut ialah nikmat iman, Islam, nyawa, kesihatan fizikal dan mental, rezeki makanan, kebahagiaan kekeluargaan, ilmu pengetahuan, kebahagiaan kehidupan, kemerdekaan, keamanan, keharmonian, kemakmuran dan sebagainya. Sesungguhnya kita tidak mampu untuk menghitung nilai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan dan kurniakan kepada kita sebagai hamba-hambanya. Sesungguhnya nikmat itu jugalah yang memudahkan segala urusan dalam kehidupan seharian kita. Dan nikmat itulah juga menguji keimanan dan kesabaran, serta menguji sejauh mana kita mensyukurinya dan memanfaatkan ke arah jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah nikmat itu? Apakah nikmat itu? Nikmat itu adalah nikmat kemerdekaan. Nikmat kemerdekaan, kestabilan politik,
untuk menguruskan segala nikmat yang terkandung di dalamnya. Setiap nikmat yang kita kecapi akan dipersoalkan pada hari kiamat kelak, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Takasur ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sesungguhnya kamu akan ditanya pada hari akhirat kelak tentang segala nikmat yang kamu telah menikmatinya. Oleh yang demikian, kita mestilah mensyukuri dan menghargai setiap nikmat yang diperolehi dengan sentiasa mengingati Allah, 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 Allah sebagai nikmat, sebagai pemberi nikmat. Bersyukur itu boleh kita laksanakan melalui 3 cara. Maka yang pertama, bersyukur dengan hati, iaitu menyedari dan meyakini bahawa semua nikmat dan kurniaan yang diperolehi merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, kita bersyukur dengan lisan, yaitu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Dan yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan, yaitu taat, beribadah, lagi kuat bekerja, lagi kuat sembahyangnya, lagi kuat ibadahnya, lagi kuat baca Qur'annya, yaitu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengurniakan segala nikmat kurniaan itu untuk tujuan kebaikan. Selain itu, kita juga disarankan untuk berusaha berkongsi nikmat yang dimiliki bersama-sama dengan golongan yang memerlukan, seperti mana fakir miskin melalui bantuan zakat, bantuan sumbangan dan sedekah sebagai tanda menzahirkan nikmat kurniaan itu. Dan negara kita merupakan negara yang terkaya. Jangan lupa kepada negara-negara yang miskin, harus disampaikan, diberikan agar nikmat tersebut dikongsikan. Ingatlah bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah pemberi nikmat yang mutlak, dan Dia amat suka melihat kesan nikmat itu dimanfaatkan dalam kalangan hamba-hambanya. Lantaran itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda melalui hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, sesungguhnya apabila Allah mengurniakan sesuatu nikmat kepada hamba-hambanya, maka Allah suka agar nikmat itu tampak kesannya pada diri hamba itu. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebaikan bersyukur terhadap nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah kita diberi keberkatan dan dengan sentiasa merasa cukup terhadap nikmat yang dimiliki, mendapat kelapangan dada, ketenangan hati, serta sentiasa menggunakan nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya pada perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Namun sangat sedikit hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur seperti mana dijelaskan dalam Al-Quran surah yang ke-34 ayat yang ke-13.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sememangnya sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi ketika menghuraikan ayat ini menyatakan tidak ramai dalam kalangan manusia membalas nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan rasa bersyukur. Malah ada juga sebahagian manusia yang tergamak menggunakan nikmat ke jalan maksiat dan dosa. Justru kita harus ingat bahawa seorang itu tidak dikira bersyukur apabila menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada jalan yang dimurkainya. Tindakan seumpama ini dianggap kufur nikmat dan balasannya ialah siksaan yang amat pedih di hari akhirat kelak. Hidup dalam kesempitan, hati selalu berasa keluh kesah, gelisah dan tidak tenang kerana tidak dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejak akhir-akhir ini kita dapati berlaku peningkatan kes COVID-19. Terutamanya di negeri yang kita cintai ini.